Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Sains KSSM tingkatan 5, bab 2, Nutrisi dan Teknologi Makanan. Standard kandungan 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Standard pembelajaran murid boleh 2.1.1 memerihalkan gizi seimbang, 2.1.2 menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Apakah dia gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang tidak mendapat makanan dalam kuantiti yang betul? Maka akan berlakunya malnutrisi, iaitu kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Baik, kita tengok yang pertama. Ini contoh yang pertama yang disebabkan oleh malnutrisi, kekurangan atau berlebihan sesuatu kelas makanan. Contoh ialah penyakit goiter. Penyakit goiter ini adalah disebabkan oleh kekurangan iodin, iaitu pembengkakan pada bahagian leher. Contoh yang kedua, scurvy. Gusi berdarah disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Penyakit yang ketiga ialah kwashiorkor, di mana seseorang individu itu kekurangan protein. Dan contoh yang terakhir, penyakit riket yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan juga kalsium. Jadi, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan konsep pinggan sihat Malaysia. Apakah konsep pinggan sihat Malaysia ini? Ini adalah sebuah pinggan dan kita akan mengisikan suku pinggan dengan nasi ataupun karbohidrat, dan suku pinggan lagi ialah untuk sumber protein seperti ikan, daging, dan separuh pinggan diisi dengan buah-buahan dan juga sayuran. Aplikasi konsep pinggan sihat dalam kehidupan harian. Apa yang perlu kita buat ialah makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Kedua, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Yang keempat, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Dan yang kelima, makan makanan yang dimasak di rumah dengan lebih kerap. Okey, apakah dia nilai kalori ataupun nilai tenaga? Iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut selengkapnya. Maka kita akan kata itu adalah kalori. Baik, unit nilai kalori diukur dalam unit kalori, ataupun awak jumpa CAL ni bermaksud ini adalah kalori. Boleh juga diukur dalam unit kilokalori seperti kilogram lah ni . Kalau ni gram, yang ni kilogram. Okey, joule dan juga kilojoule. Okey, mari kita tengok bagaimana 1 kalori. So, 1 kalori, tadi kita belajar ada 2 unit untuk mengukur nilai kalori. Kalori ataupun joule. Jadi, 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Dan 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule ataupun 4.2 kilojoule. Dan unit SI, apa dia unit SI ni? Unit standard yang digunakan di mana-mana negara di seluruh dunia . Unit SI ni bagi kalori selalunya kita guna ialah joule per kilogram.
Ya, maknanya setiap 1 kilogram akan menghasilkan berapa joule tenaga. Okey, alat apakah yang digunakan untuk mengukur kalori dalam makanan? Seperti gambar raja di sebelah, ini dipanggil kalorimeter bom. Maka alat yang digunakan untuk mengukur kalori ialah kalorimeter bom. Okey, di sini disenaraikan nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Cuba murid-murid perhatikan karbohidrat, setiap 1 gram awak makan karbohidrat, jumlah nilai kalori yang dihasilkan ialah 16.7 kilojoule. Manakala lemak ialah 37.6 kilojoule. Manakala protein ialah 16.7 kilojoule. Jika diperhatikan di sini, kita dapati bahawa lemak menghasilkan lebih banyak tenaga berbanding dengan karbohidrat dan juga protein. Berikut saya cikgu paparkan pula komposisi yang terdapat di dalam makanan seperti gula, daging, minyak sawit dan beras. Maka setiap kumpulan makanan tersebut mengandungi komponen-komponen kelas makanan yang tertentu. Contoh di sini gula. Gula adalah 100% kumpulan karbohidrat. Manakala daging pula terdiri daripada air, 13% lemak dan 18% protein. Yang berwarna putih ni protein. Kalau minyak kelapa sawit pula, minyak kelapa sawit ni terdiri daripada 100% kumpulan lemak. Manakala beras yang awak makan tu ya terdiri daripada 76% karbohidrat, dia ada 2% lemak, 8% protein dan 14% air. Maka nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Seperti yang kita tahu tadi, protein menghasilkan lebih banyak kalori. Ya, tenaga berbanding dengan karbohidrat dan juga protein. Di sini ialah contoh-contoh makanan dan nilai kalorinya. Contoh kelas makanan, awak ambil nasi. Setiap 1 gram nasi yang awak makan, ianya akan menghasilkan 15.04 kilojoule. Roti putih 10.60 kilojoule. Maka di sini kalau awak perhatikan nilai kalori yang kurang ialah apabila awak makan roti putih. Sama juga lemak kat sini. Saya bagi dua contoh minyak sawit dan mentega. Jadi setiap 1 gram awak makan mentega, dia akan menghasilkan 31.20 kilojoule. Protein, daging ayam dan daging lembu. Daging lembu nilai kalorinya lebih tinggi berbanding daging ayam. Okey, untuk kumpulan pelawas pula di sini cikgu bagi contoh kopis dan timun. Timun menghasilkan 0.55 kilojoule kalori berbanding dengan kopis 0.34 kilojoule apabila awak makan sebanyak 1 gram. Jadi, di sini pelajar-pelajar boleh memahami apakah nilai kalori bagi setiap makanan. Nilai kalori yang perlu kita ambil bergantung kepada beberapa faktor seperti umur, jantina, maknanya mereka yang muda ataupun mereka remaja memerlukan lebih banyak nilai kalori berbanding dengan orang yang dewasa. Kenapa? Sebab dia lebih aktif. Jadi cikgu berhenti di sini dulu untuk kelas pada hari ini. Moga kita akan berjumpa di kelas yang akan datang. Selamat belajar.